Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, berjumpa kembali kita untuk minggu ni, iaitu kita akan belajar tajuk penganggaran dan pembudaran nombor. Untuk pelajaran ini, di akhir pengajaran kamu akan dapat yang pertama sekali iaitu memberi anggaran kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi dan menentukan kewajaran jawapan. Dan yang kedua, memudarkan nombor bulat hingga puluh ribu terdekat. Okey, yang pertama iaitu anggaran kuantiti. Yang tajuk pertama kita akan belajar hari ini. Sekarang kita tengok, ya, cikgu ambil contoh daripada soalan buku teks kamu. Tajuk anggaran. Okey, muka surat yang pertama, seorang guru sedang menyoal anak muridnya. Anggaran bilangan berbola air dalam balang A dan balang B. Okey, Hazil memikirkan berkata kurang daripada 20,000. Okey, Anis menyatakan lebih kurang daripada 10,000 biji. Hazil pula, bukan Hazil, Binod mengatakan hampir 10,000 biji. Jadi ada 3 jawapan daripada mereka. Jadi balang A ada 20,000 biji. Ya, berbola air. Manakah jawapan yang tepat? Untuk anggaran kita tiada jawapan yang tepat. Hanya anggaran sahaja. Di bawah, 3 orang murid ini mengganggar bilangan bola air di atas. Anggaran siapakah yang paling tepat? Mengapa? Hazil, ya, anggarkan sebanyak 5,500. Binod 10,005 dan Anis ialah 15,725. Anggaran siapakah yang paling tepat? Okey. Anggaran yang paling tepat iaitu Binod 10,005. Ya, 10,005 ni adalah separuh daripada 20,000. Maka Binodlah anggaran yang paling tepat. Separuh daripada balang A. Okay, contoh yang kedua. Isi padu air dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air dalam kolam S. Okey, tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Okey, kamu tengok rajah di bawah. R hanya 4,000 liter. Okey, kolam S dia menyatakan 4 kali. Tengok rajah 4 kali. 4 darab dengan 4. Jadi 16,000 liter. Dan T hanya 2 kali sahaja. 2 kali daripada kolam R. Jadi 2 darab 4,000 sama dengan 8,000. Okey, catatan di bawah. Anggaran isi padu air dalam kolam S hampir 16,000. Hampir. Tiada jawapannya tepat. Dan anggaran isi padu air dalam kolam T lebih kurang. Jadi lebih kurang berapa? 8,000. Okay, kita perlu rujuk daripada rajah yang pertama. Rajah kolam R. Bilangan kolam R. Okey. Terusnya, kamu tengok contoh yang cikgu berikan. Okay, balang yang ketiga ni ada 600 biji gula-gula. Okey. 600 biji gula-gula sudah penuh dalam balangnya. Okey. Balang yang kedua di tepinya 300. Kenapa 300? 300 iaitu separuh daripada balang yang penuh tadi, 600. Dan juga balang yang ketiga separuh daripada 300 iaitu 150. Dia kita ikut susunan. Yang penuh 600. Balang yang kedua separuh daripada 600 iaitu 300. Dan 150 adalah separuh daripada 300.
Terusnya, contoh yang kedua, anggarkan ya bilangan manik dalam kelas A dan bekas B. Okey. Kita tengok jawapannya. Anggaran bilangan manik bekas A dan bekas B dan juga isi padu air dalam botol C. Okey, tengok soalan A ya. Penuh bilangan manik ialah 17,000. Jadi A separuh daripada 17,000 iaitu 8,500 biji. Dan B separuh daripada A iaitu 4,250 biji. Yang ni untuk bilangan manik anggaran sahaja. Dan juga isi padu air dalam botol C penuh sebanyak 10,000 ml. Maka separuh ini, bukan separuh ni, lebih daripada separuh. 600 ml. Okey, seterusnya bundar nombor. Tajuk yang kedua hari ini, bundar nombor. Untuk membundarkan nombor, kita kena faham. Ya, kita kena tahu iaitu miskin dan kaya. Okey, miskin dan kaya pun ada dalam matematik. Jadi kamu kena hafal dan faham apa maksud miskin, apa maksud kaya. Miskin iaitu bilangan sifar 1, 2, 3, 4. Kaya iaitu 5, 6, 7, 8, 9. Okey, nanti bila kita bundarkan baru kita tahu apa kegunaan miskin dan kaya. Okey, bundar nombor di bawah. Nombor cikgu telah sediakan. Jadi dia perlu membundarkan kepada ratus terdekat. Kita tengok satu persatu jawapan yang cikgu telah sediakan. Okey. Nombor yang pertama, 68,970. Kita bundarkan kepada ratus terdekat. Okey, digit ratus bagi nombor ni ialah digit. Okey, berapa? 9. Okey, 9,970. Jadi, kamu tengok. Nombor di sebelah dia ialah nombor 7. 7 adalah kaya yang cikgu sebut tadi. 7 kaya, jadi kita perlu tambah 1 di atas 9. Okey, 9 tambah 1 jadi 10. 10, 1 tadi cikgu akan bawa kepada nilai tempat bagi 8. Tambah 1 lagi jadi 69,000. Ratus terdekat. Okey, contoh yang kedua, 73,103. Jadi, bundarkan kepada ratus terdekat. Okey, nombor yang berwarna biru, kad warna biru, nilai tempat bagi 100 ialah ratus. Jadi, kamu tengok sebelahnya ialah sifar. 103. Kita tengok sifar 10 tu. 10 ialah sifar. Jadi, ia adalah miskin. Jadi, miskin maka ratus ini kita tidak perlu tambah 1. Jadi, jawapan dia ialah 73,100. Terusnya, contoh yang ketiga, 15,379. Okey. Jadi, nilai tempat bagi ratus ialah 3. 379. Jadi, 7 di sebelah ratus ialah kaya. Kaya, cikgu kata tadi, perlu tambah 1. Tambah 1 di sebelah, di tempat ratus. Jadi, 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi, 15,400. Terusnya, nombor kad yang warna biru tadi 62,048. Jadi nilai tempatnya ialah tempat ratus ialah sifar.
Tengok di sebelah nombor dia adalah 4. 4 adalah miskin. Jadi bila miskin, kita tidak perlu ubah apa-apa. Jadi jawapannya ialah 62,000 sahaja. Okey, seterusnya contoh 95,307. 95,307. Okey, bundarkan kepada ratus terdekat. 300. Okey, kita tengok sebelah dia sifar. Sifar itu adalah miskin. Okey, bila miskin kita tidak perlu tambah di atas tempat ratus. Jadi ia kekal 95,300. Ini adalah untuk bundarkan kepada ratus terdekat. Terusnya kita tengok bundarkan nombor di bawah kepada ribu terdekat. Okey, kepada ribu terdekat 68,970. Yang manakah nilai tempat bagi ribu? Okey, 8 di sebelah dia 9. 9 adalah kaya atau miskin? 9 ialah kaya. Jadi kita perlu tambah 1 kepada nilai tempat 8. Jadi 69,000. Terusnya contoh yang kedua 73,103. 3 ialah 3,000. Tengok nombor di sebelah dia 100. 1 adalah miskin. Jadi miskin kita tak perlu tambah apa-apa kepada 3. Jadi 73,000. Contoh yang ketiga 15,379. Ya. Jadi 5,000. 5,000, tengok di sebelah dia 3. 3 adalah miskin. Jadi tak perlu tambah kepada 5. Tak perlu tambah 1 kepada 5. Jadi 15,000. Bundarkan kepada ribu. Terusnya 65,748. Jadi 5,700. 7 adalah kaya. Jadi kita perlu tambah 1 kepada digit 5. Jadi 66,000. Terusnya 95,807. Okey, digit 5, 5,800. 8 adalah kaya. Jadi tambah 1 kepada 5. 96,000. Okay, yang ni bundarkan kepada ribu terdekat. Kamu kena tengok nilai tempat bagi ribu. Ya, digit ribu. Terusnya bundar kepada puluh ribu terdekat. Puluh ribu terdekat, di manakah digit dia? Nilai tempat dia 10,000. 68,970. Jadi nilai tempat ribu ialah 6. Ya, lihat di sebelah dia 8. 8 kaya. Jadi kita perlu tambah 1 di atas nilai tempat 6. Ya, pada 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi 70,000. Terusnya 73,103. Ya, 70,000. 7. Sebelah dia ialah 3. 3,000. 3 adalah miskin. Jadi miskin kita tak perlu tambah apa-apa pada 7. Jadi 70,000. Terusnya 15,379. Okey, nilai tempat 1. 10,000. Sebelah dia ialah nilai 5. 5,000. 5 adalah kaya yang kita tengok tadi. Jadi 5, jika 5 kaya, maka 1 kita perlu tambah 1 lagi. Jadi 20,000. Terusnya 62,048. Okey. 6. 60,000. Sebelah dia ialah nilai digit ribu. 2. 2 tetap
miskin. Miskin, jadi macam tadi juga tak perlu tambah apa-apa kepada nilai tempat 60. Jadi jawapan dia ialah 60,000. Seterusnya, yang terakhir, 95,307. Ya. Nilai tempat 10,000, 90,000. 5 besar atau kaya. Jadi, kita perlu tambah 1 di tempat 9. Perlu tambah 1 pada nombor 9. Jadi, 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi, 10, mana boleh 10? Jadi, 100 lah. 9 tambah 1, 10. 10. Jadi, 5 tadi kita benarkan dah. Jadi, 100,000. Okey, sekian saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada minggu depan. Ya, cikgu akan sediakan lembaran kerja untuk kamu. Jadi cikgu harap kamu dapat siapkanlah latihan kamu untuk menguji pengetahuan kamu untuk kita belajar pada hari ini. Bye.